Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai masjid, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan ibadah puasa yang sedang kita jalani. Di bawah perincian, sekiranya puasa kita batal, boleh ataupun tidak kita nak makan. Puasa kita batal, boleh ke tak boleh kita nak makan, tuan. Di dalam perkara ini dia ada dua bahaginya. Yang pertama, batal yang diuzurkan, dan yang kedua, batal yang tidak diuzurkan. Kita pergi satu-satu. Yang pertama, batal yang diuzurkan. Batal yang diuzurkan bermaksud kita orang-orang yang diizinkan untuk berbuka, kita orang-orang yang diizinkan untuk membatalkan puasa kita. Antara contoh-contoh puasa yang diizinkan untuk kita berbuka, untuk kita membatalkan puasa kita itu ialah sebagaimana contoh kita sakit, tuan-tuan. Sakit yang memerlukan rawatan yang menyebabkan batal puasa. Kita dah bincang lah sebelum ni.
rawatan-rawatan yang membatalkan puasa, contohnya kena makan ubat dalam tempoh berpuasa. Jadi kita boleh berbuka, makan ubat itu, dan kemudian kita boleh makan, tuan-tuan. Sama juga orang di dalam musafir, dalam perjalanan, dibenarkan berbuka puasanya itu, ataupun dibenarkan untuk dibatalkan puasa yang sedang dijalani itu. Jadi dia boleh makan, tuan-tuan, kerana diizinkan untuk berbuka, diizinkan untuk membatalkan puasanya, tuan-tuan. Sama juga orang yang bekerja menggunakan tenaga yang mendesak, tuan-tuan, buruh yang menggunakan tenaga yang banyak, memerlukan dia berbuka untuk menampung pekerjaannya. Tak buka, tak boleh nak kerja, contohnya, tuan-tuan. Dia boleh berbuka dan boleh makan, tuan-tuan. Dan contoh-contoh lain yang seumpama dengan itu. Adapun yang kedua, tuan-tuan, bentuk-bentuk berbuka yang tidak diizinkan di dalam Islam, tuan-tuan. Kita buka tu bukan di atas sebab yang dibenarkan. Sakit pun tidak, musafir pun tidak, kerja berat pun tidak. Kita nak berbuka, tuan-tuan, kerana boleh tahan lapar tu, tapi saja tak mau mendidik diri untuk menghadapi kelaparan yang sedikit itu. Itu buka, tuan-tuan. Buka tu berdosa, dan kemudian diikuti dengan memakan tu berdosa juga, tuan-tuan. Kerana orang yang tidak dibenarkan untuk berbuka, mereka diwajibkan imsak, tuan-tuan. Kena jaga tak makan juga. Misalnya kita tu niat yang sebulan pun tidak, niat yang setiap malam dan niat pun kita tak niat. Besok bangun pagi, aku tak niat puasa semalam, jadi aku tak puasa. Tangkap ayam, sembelih ayam, masak nasi, tak boleh, tuan-tuan. Dia tidak berpuasa, tetapi dia wajib imsak, wajib menahan diri. Tak boleh nak kata ke kawan dia, kau duduk sebentar, aku nak makan nasi, aku semalam tak niat tu, puasa pun tak jadi. Tak boleh. Tak berpuasa bukan bermaksud dibenarkan untuk dia makan. Dia tak boleh makan. Tunggu masuk maghrib juga untuk makan, tuan-tuan. Kalau makan berdosa pula, berdosa tidak imsak tu, tuan-tuan. Puasanya batal dari sebab yang tidak dibenarkan. Apa-apa contohlah, tuan-tuan. Lepas batal puasa tu pergi cari nasi, tak boleh. Batal satu perkara. Banyakkan istighfar. Kemudian imsak selepas daripada tempoh Ramadan, wajib diqada puasa itu. Dan puasa yang dibuka tidak dengan keuzuran itu, tuan-tuan, qadanya kena segera. Habis puasa Ramadan, raya, habis raya tu dah kena qada dah, tuan-tuan. Tak boleh nak tunggu dulu apa, nak kenuri rumah terbuka apa semua benda. Tak boleh. Kerana puasa yang sengaja tu, yang tidak diuzurkan, yang tidak diizinkan, kita hendaklah mengqadanya juga secara segera. Tidak boleh ditangguh. Kerana menangguh membawa dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tapi kalau buka yang dibenarkan, yang diuzurkan, yang tu wajib qada, sunat segera. Habis Ramadan, masuk raya, boleh lagi nak pergi majlis buka, rumah terbuka lah apa benda,
Zaman raya apa semua tu boleh lagi tuan-tuan. Tetapi kalau jenis puasa yang tidak dibenarkan buka, kita pergi buka, qadanya adalah segera. Dalam bulan puasa tu kita kena imsak. Hari yang kita batal tu imsak, tahan diri, tak makan juga tuan-tuan. Wajib imsak, wajib qada, wajib segera. Kalau yang dibenarkan tu wajib qada tetapi sunat segera, tidak wajib imsak, tidak wajib imsak, wajib qada tetapi tidak wajib segera tuan-tuan. Jadi kita berhenti situ dulu, kita buka kepada perbincangan tuan-tuan. Walaupun asas perbincangan kita ialah puasa yang terbatal kita boleh makan ataupun tidak, tetapi sesi soal jawab ini kita buka kepada apa-apa juga soalan tuan-tuan sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ya. Okey. Soalannya tak ada lagi tu. Okey, cantik-cantik soalan. Okey, menggunakan inhaler atau menubat titik dalam masa, dalam tempoh berpuasa batal ataupun tidak. Kerana kita dah tengok hari itu, dah senarai secara kasar lebih kurang 21 jenis rawatan itu tuan-tuan. Inhaler ni duduk tahu dah tuan-tuan. Inhaler ni dia tidak duduk di bawah rawatan jenis titikan, tidak. Dia duduk di bawah rawatan jenis wap tuan-tuan. Ini wap. Jadi kita tembak inhaler tu, bahan cair itu ditukar menjadi wap. Wap itulah yang diarahkan kepada puncak halkum kita. Batal ataupun tidak, dia tidak batal tuan-tuan. Kerana status wap tidak membatalkan puasa. Tu kita lalu tempat orang menomeh waktu petang, kita puasa, wap masuk ke hidung tuan-tuan, tidak membatalkan puasa. Jadi orang-orang yang menggunakan inhaler dalam rawatan penatnya boleh meneruskan puasa dan boleh menggunakan rawatan itu, dia tidak batal. Adapun titikan, dia khilaf di kalangan ulama tuan-tuan. Mereka berbahas dari sudut rongga. Biasanya titik itu dalam rongga, rongga telinga, rongga hidung, rongga mata. Para ulama berbahas tentang rongga ni tuan-tuan di dalam beberapa bahagi. Sebahagian mereka membahagikan rongga itu kepada rongga terbuka yang tidak bersambung dengan usus dan tidak bersambung dengan kemaluan. Yang kedua, rongga terbuka yang bersambung dengan usus makanan. Yang ketiga, rongga yang bersambung dengan usus najis. Tuan-tuan. Dan seterusnya rongga yang tertutup tuan-tuan. Jadi masalah menitikkan ubat di dalam rongga ini ulama berkhilaf. Sebahagiannya membenarkan titikan dengan syarat dia bukan rongga yang bersambung dengan usus makanan. Mana rongga yang berhubung dengan usus makanan? Rongga halkum, rengkung kita tu, dia berhubung dengan usus makanan. Menitikkan ubat ke dalam rongga halkum itu, kalau melepasi makhraj ha ataupun makhraj kho, dia boleh membatalkan puasa kita tuan-tuan. Kerana dia adalah rongga yang berhubung dengan usus tuan-tuan, usus makanan. Kalau menitikkan ubat dalam rongga yang tidak bersambung dengan usus, macam telinga, tu
masukkan benda dalam telinga, dia tak pergi kepada usus. Yang ni khilaf. Sebagian ulama meletakkan batal kerana masukkan benda dalam rongga yang terbuka. Sebagian ulama meletakkan tidak batal. Yang tu boleh pilih. Kalau kita nak kena rawatan telinga, menitikkan ubat dalam telinga, boleh. Nak berhentikan rawatan itu kerana nak menjaga puasa, ataupun nak mengambil kedua-duanya. Puasa pun tak, rawatan pun tak, boleh, kerana dia khilaf. Okey, menitikkan ubat ke dalam rongga mata, letaklah mata rasa kelat. Ni macam proh kita tu. Malam dia pakai cermin mata hitam, tuan-tuan. Dia kena titik ubat masuk rongga mata, rasa juga kat engkong tu. Yang tu kena tidak membatalkan puasa, tuan-tuan. Menitikkan ubat dalam rongga hidung, tuan-tuan, juga tidak membatalkan puasa kerana dia bersambung dengan rongga mulut. Mulut adalah zahir tubuh. Mulut kita dianggap zahir tubuh dalam masalah puasa. Dalam masalah mandi, mulut kita dianggap batin tubuh. Dalam masalah puasa, mulut dianggap zahir tubuh. Memasukkan satu dalam mulut tidak membatalkan puasa, tuan-tuan. Tapi kalau kita titik ubat itu masuk, dia tak pergi ke mulut, dia pergi ke atas sana, tuan-tuan. Yang tu ulama khilaf. Sebagiannya meletakkan batal, sebagian meletakkan tidak batal. Menitikkan ubat ke dalam rongga yang berhubung dengan usus najis, melalui dubur misalnya, masuk usus najis. Yang tu khilaf. Sebagian ulama meletakkan batal, sebagian ulama meletakkan tidak batal, tuan-tuan. Itu kedudukan dia. Okey, cantik soalan tu. Ada bagi kita? Ya, tu. Salam. Ya. Ya, cantik soalan ni. Okey, cantik soalan. Ya. 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 Okey, cantik soalan ni. Kalau kita musafir, adakah kita dibenarkan untuk berbuka tu dalam tempoh perjalanan, ataupun bila sampai di tempat itu kita masih boleh untuk tidak berpuasa? Ini mudah saja. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa di antara kamu yang sakit ataupun sedang musafir, tuan-tuan, perjalanan. Jadi musafir, orang yang dalam perjalanan itu bukan saja, musafir itu bukan saja orang yang dalam perjalanan, tetapi orang yang dimaknakan dengan musafir. Misalnya, orang musafir itu orang dalam perjalanan, orang yang sedang menjalani perjalanan dalam, kita kata perjalanan dalam musafir dia dalam perjalanan, itu pun musafir. Orang yang berhenti di dalam perjalanan dengan keberhentian 3 hari ke bawah, yang itu dipanggil musafir. Orang yang sampai di tempat yang dituju, tuan-tuan, sedangkan tempat itu dia berhajat untuk tinggal 3 hari ke bawah, tuan-tuan. Jadi jenis bentuk-bentuk yang diklasifikasikan sebagai musafir itu, mereka boleh berbuka. Pak Mat dalam musafir, tak berhenti pun, daripada Johor Bahru nak pergi ke Arau, tuan-tuan. Dalam bas dia musafir, dia boleh berbuka. Kawan dia daripada Johor Bahru singgah di Melaka 2 hari nak pergi ke Arau, boleh berbuka kerana dia dianggap masih musafir. Kawan dia, tuan-tuan, Pak Tam sampai di Arau, duduk sehari, kemudian nak balik,
pun dibenarkan untuk berbuka. Kerana mereka adalah bentuk-bentuk yang diklasifikasikan sebagai orang musafir. Jadi kesemua istilah orang musafir itu mereka boleh berbuka. Musafir pergi ke Mekah tapi tak puasa, tak apa, tak ada masalah tu. Tak boleh kata, mat, apa engkau musafir pergi ke Mekah, puasanya tidak. Okey, boleh, kerana mereka dibenarkan. Cantik soalan tu. Ada apa tuan-tuan kita? Yang kedua apa dia tu? Okey. Kalau kita berada di angkasa, tuan-tuan, bukan angkasa sangatlah kita kata, tidak berada di atas atas permukaan bumi kita, tuan-tuan. Macam mana keadaannya, tuan-tuan? Dia sebenarnya mudahnya. Di para ulama berbahas panjang di dalam orang yang duduk di tempat yang tinggi itu, sama ada tempat itu konternya tinggi ataupun bangunan tinggi ataupun di atas kenderaan udara, tuan-tuan. Dia setiap lebih kurang 1000 kaki lebih kurang, tuan-tuan. Atau 1000 kaki lebih kurang, dia tempoh berbukanya akan cepat di antara 2 ke 4 minit menurut kiraan semasa, tuan-tuan. Bangunan tu usah kata atas kapal terbang. Kita buat bangunan, kita buat rumah kita 200 tingkat, tuan-tuan. Setiap 80 tingkat itu dia berbuka pada masa yang dicepatkan antara 2 ke 4 minit. Jadi tingkat 80 berbeza, tingkat 160 ke atas itu berbeza. Jadi di atas bangunan tu, tuan-tuan, daripada bawah sampai tingkat 80 sampai 79, ini dia masa berbukanya. Tingkat 80 sampai ke 159 begini, 160 ke atas begini. Dia setiap ketinggian itu perubahan berbukanya berbeza dengan masa 2 ke 4 minit menurut kiraan semasa setempat, tuan-tuan. Jadi kalau kita dalam kapal terbang, rujuk kepada masa berbuka semasa. Kita nak pergi daripada Malaysia, nak pergi ke mana, tuan-tuan? Mekah. Ni bukan nak ikut PM kita, tak apalah tu. Kita pergi ke Mekah. Okey. Sampai di mana? Di situlah menurut lintasan longitud yang kita lalu tu, tuan-tuan. Dia semasa berdasar kepada waktu semasa setempat. Cantik soalan tu. Ada apa, tuan-tuan kita? Ya. Ya. Okey, cantik soalannya. Kita nak musafir, adakah boleh siap-siap di rumah tu tak puasa? Soalannya. Okey, tuan-tuan, cantik soalan tu. Okey, dalam kes kita tu, tuan-tuan, kita kena duduk jadi musafir dulu. Tak boleh besok nak musafir, malam ni dah tak niat dah. Tak boleh tu. Sama juga orang nak kerja berat. Besok masuk kerja pukul 8, malam ni dengan tak bangun sahurnya, tak niatnya, tak boleh tu. Dia kena berpuasa dulu. Kemudian bila dah lakukan benda tu, dah berlaku perjalanan, dibenarkan untuk berbuka. Dia puasa dulu sampai ke tempat kerja dia, dah laksanakan kerja tu, dia boleh berbuka walaupun dia bawa bekal. Tapi kalau dia daripada malam ni dah tak niat tu, yang ni tak boleh. Pergi bos kata, hari ni tak kerja, kena balik, puasa tak lah. Tak boleh macam tu.
Okay, dia kena puasa sampai tempat kerja. Itu censornya. Pokok tu dia 20 pemeluk. Kena tebang hari ni, kena berjatuh hari ni, tak boleh sampai ke malam. Yang tu kena buka, boleh buka tuan-tuan. Jadi dalam kes-kes bukaan puasa yang sebegitu, maka naklah terlibat dahulu dengan keunzuran yang dikaitkan. Bukan keunzuran yang diazamkan, tak boleh, yang dikaitkan. Terlibat benda tu, kita buka. Cantik soalan tu. Ada bagi kita? Ya. Okey, had umur anak yatim. Mudah ya. Okey, dia ada dua benda dalam kes tu. Satu, had istilah anak yatim. Yang kedua, had kemampuan mengurus diri dan harta. Dia sampai cukup umur tu, dia habis status anak yatimnya tu. Tetapi penyerahan pengurusan harta hendaklah diuji, macam disebut dalam Al-Quran tu. Cuba tengok dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ke tu tuan-tuan. Cuba ambil Quran tengok seorang, cantik soalan tu. Ambil Quran tengok. Ada pun YB kita. Tengok. Cuba tengok ayat berapa tu. Ayat keempat ke apa? Baca seorang. Baca makna ni. Minta YB kita sebelah tu baca. Surah Nisa tengok. Tak silap Surah Nisa, Surah Nisa. Ayat 5. Ayo baca makna dia. Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta mereka yang ada dalam jagaan kamu. Harta yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Okey. Dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan harta dan juga katakanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Okey, sambung sikit yang depan tu, ayat depan. Ayat 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum balik sehingga mereka cukup umur dewasa. Bukan sebelum balik tu, yang tu tak ada terjemah tu tak kena tu. Kena? Bukan sebelum balik, sebelum sampai umur nikah tu. Dia baca dari sini. Dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka cukup umur dewasa. Mana ada balik tadi, tak ada apa sebut tadi. Tak boleh, tak mau. Balik tak mau. Kira? Dia sampai cukup boleh kahwin. Baca makna dia, tengok ada lain tak yang nombor 6 tu. Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, serahkanlah. Okey, cantik tu. Adalah yang versi lain terjemahan tu? Tak ada, sama. Jadi dua situ lah. Satu, anak yatim tu masa bila dia habis umur yatimnya, cukup umur. Tu. Macam Datuk Seri yang baca tu, dia tak yatim tu, walaupun ayah dah tak ada, mak tak ada. Tu. Ni macam Abang Haji ni, buat tongkat ni, dia tak yatim, walaupun mak dah tak ada, ayah tak ada tu. Tu. Jadi sampai umur baligh habis yatimnya. Tetapi ada satu umur lagi, umur penyerahan harta. Umur menyerahkan harta bila, tuan-tuan? Setelah kita dapati daripada pengujian kita, dia boleh menguruskan hartanya, barulah kita boleh serahkan harta dia. Soalan tadi tu. Jadi ingat, itu anak yatim. Anak yatim habis cukup status keyatimannya semasa dia baligh. Tetapi penyerahan hartanya adalah sesudah dia boleh menguruskan diri dia, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu juga, raya besok ni, tuan-tuan, kebiasaan kita, hari raya, kita akan bagi anak-anak yatim, kita akan bagi duit. Yang ni kena pantang. Dia baca, Datuk ulang balik tu. Hutang ulang balik. Ayat 6 tu, ulang balik kat Kuat Syed.
Ayat 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka cukup umur, dan jika kamu nampak dari jalan mereka telah cerdik dan berkemudian menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru sebelum mereka dewasa. Okey, itu ya. Jadi penyerahan dia setelah dia cerdik, tuan-tuan. Kalau dia tak cerdik lagi, ayat 5 tadi tu, ulang balik ayat 5 tu. Wala tu'tu sufaha tu. Makna dia. Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akan harta mereka. Nampak tu? Kenapa? Jangan kita bagi kepada orang yang tak apa cukup akal lagi tu harta mereka. Jadi harta ni ada 3 jenis, tuan-tuan. Satu, harta anak yatim tu sendiri. Ayah dia meninggal, mak dia meninggal, harta dia. Yang kedua, harta kita. Kita punya tu. Yang ketiga, harta orang lain yang kita ambil, kita collect. Kenapa? 3 jenis harta, tuan-tuan. Kenapa? Harta anak yatim tu sendiri, memang harta dia tu. Tak ada harta orang lain lah. Kenapa? Jangan dibagi kepada dia. Maksudnya jangan diserahkan ke tangan dia. Kita kena pegang harta tu. Uruskan. Bagi makan, bagi pakai, bagi apa, uruskan saja, tuan-tuan. Jangan bagi kepada tangan dia. Tu harta dia. Yang kedua, harta kita. Duit kita, gaji kita, allowance kita, keuntungan kita. Jangan bagi ke tangan dia. Bagi ke dia tak apa, tapi jangan bagi ke tangan dia, tuan-tuan. Berdosa. Allah Ta'ala marah tu. Kena? Yang ketiga, kita collect. Kita ni satu NGO, tuan-tuan. Kena? Tu. NGO prihatin. Kita bubuh nama apa-apalah. Prihatin anak yatim lah, apa cakna anak yatim, apa ikut suka kita lah, tuan-tuan. Orang bagi pada kita, raya kita bagi. Nah ni penyerahan duit 1,000 seorang kepada anak yatim, tuan-tuan. Hari raya, sebelum raya, tuan-tuan. Tak boleh. Kenapa? Tu. Kita bagi 1,000 petang ni anak yatim. Umur 18, umur 17, umur 15. Petang besok 1,000 tu. Habis gitu, bukan mengecut ni. Tensek dulu, tuan-tuan. Habis gitu ya. Kena ingat tu. Kenapa? Jadi kalau tuan-tuan menguruskan rumah anak yatim, kena boleh bagi harta, bahkan aulak bagi harta pada anak yatim, tapi jangan bagi pada tangan dia. Bawa pergi jumpa dengan pihak pengurusan pusat anak yatim tu, ambil nama, ambil apa, masukkan ke dalam akaun dia orang, dan akaun itu tak boleh bagi pada dia. Pihak pengurusan pusat anak yatim tu kena pegang, tuan-tuan. Tu. Jadi nak tangkap gambar tu, buatlah kita punya replika tu. Penyerahan kepada rumah anak yatim untuk keguguran anak yatim 1 juta, tapi 1 sen jangan bagi kat dia. Ingat tu, tuan-tuan. Jangan pagi-pagi habis. Harta dia pun Allah tak bagi, kita bagi pada dia, tuan-tuan. Tambah harta orang ramai kita kutip. Kita pergi masjid, pergi ke surau, pergi ke mana. Assalamualaikum, tuan-tuan. Kita ni daripada rumah anak yatim ni, kita nak buat sumbangan kepada anak yatim, ataupun kita NGO memberi perhatian kepada anak yatim ni, kita nak buat serahan kepada 1,000 anak yatim. Target kita seorang 1,000, kita nak pakai 1 juta. Tu duit orang ramai tu, tuan-tuan. Sebelum raya kita boleh imlok 100 ribu. Berdosa, tuan-tuan. Habis tak dalam 3 hari 1,000 tu habis itu ya, tuan-tuan. Cimi mata hitam semua beli tu. Okey, no? Okey, yang kedua, duit kita sendiri pun tak boleh. Boleh aulak diberi anak yatim, tapi tidak boleh dia bagi ke tangan mereka, tuan-tuan. Tu masukkan dalam akaun dia. Akaun tu naklah dipegang oleh orang yang amanah, tuan-tuan. Yang ketiga, duit dia sendiri itu pun tidak dia boleh diserah kepadanya. Kena tunggu, uji dulu. Tu agak-agak okey dah, barulah kita boleh serahkan. Jadi anak yatim ada 2 perkara. Satu, status keyatimannya bila dia balik sudah tidak lagi berstatus keyatiman. Yang kedua, umur penyerahan harta, semasa dia sudah boleh menguruskan harta. Disebut dalam Quran tu, apabila dia tu boleh, umur tu boleh kahwin, dia boleh urus rumah tangga dah, barulah boleh serah pada dia.
Cantik soalan tu. Ada panduan umur sebenar Ustaz? Tak ada. Tak ada. Tak ada, tak ada. Katalah dia tak cerdik, umur 40 tak cerdik. Kena? Kita kena bentukkan satu badan, satu jawatan kuasa. Kena? Satu jawatan kuasa yang megang, menguruskan harta dia. Tak boleh diserah pada dia. Ni adinda kita belakang tadi. Tak, ni YB nanti kita pergi kat belakang tak? Tak ada soalan lagi tu? Okey. Soalannya. Itu soalannya. Kena? Okey. Kena? Wanita ni dia ada dua kelonggaran yang diberikan oleh Allah dalam kes puasa. Kena? Pertama, wanita yang hamil, dia dibenarkan untuk tidak berpuasa dan memfidyahkan sahaja. Kena? Yang kedua, wanita yang menyusukan anak, dia dibenarkan untuk tidak berpuasa dan memfidyahkan saja. Dia tidak perlu qada. Ini adalah satu keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada wanita. Kena? Tu. Satu, dia hamil sepanjang 9 bulan. Kemudian dia menyusukan anak selama 2 tahun. Jadi 3 tahun lebih kurang, hampir-hampir tuan-tuan, wanita dia boleh tidak berpuasa dan dia dibenarkan sekadar berfidyah sahaja. Dan kalau dia menyusukan anak itu walaupun bukan anak dia, akhirnya misalnya satu profession baru kita wujud, bukan barulah, profession yang dulu-dulu dah ada tu. Misalnya kita balik semula kepada nature tuan-tuan. Orang perempuan mengambil upah menyusu anak. Kalau orang yang bekerja, dia pergi rumah ibu susu, bagi letak situ. Dia tak makan lagi dah susu-susu tin ni. Orang tu cerita macam ni, orang cerita macam ni, aku nak beri susu orang lah. Dia menyusu tu bukan anak dia. Itu pun dibenarkan untuk dia berbuka dan berfidyah sahaja. Dia tidak perlu mengqadakannya. Ada khilaf tak? Ada khilafnya. Jadi dua pilihan. Orang yang hamil dan juga menyusu, boleh kita kata dia mengqadakannya dan dia boleh sekadar memfidyahkannya, tidak mengqadakannya. Buka puasa, fidyah sahaja, ataupun buka puasa selepas daripada tempoh tersebut, dia qada boleh juga. Nanti soalannya. Ya, YB sungguh tu. Okey, cantik ini soalannya. Sumbangan orang ramai tuan-tuan, kita tidak boleh menyerahkan kepada anak yang berstatus yatim, ke tangan dia tak boleh. Tu kena bagi kepada siapakah yang memegang urusan dia. Dia punya, tapi dipegang oleh orang tu. Ataupun dia tu dah habis status anak yatim, tapi dia asal anak yatim, tapi tak cerdik misalnya. Ataupun dia bukan anak yatim, memang tak cerdik. Itu pun juga tidak boleh diserahkan kepada tangannya. Diserahkan kepada orang yang menguruskan kehidupan mereka. Kalau kita bagi, kita berdosa. Boleh kita membantu mereka, tapi tidak boleh menyerahkan kepada tangannya, tak boleh, dosa. Walaupun duit dia sendiri, terutama duit orang ramai lagi tak boleh. Ada 3 jenis duit tadi. Duit dia sendiri, duit kita yang menguruskan benda tu, duit orang yang kita collect untuk kita uruskan. Tiga-tiga tu tidak boleh diberikan kepada tangan dia. Boleh beri kepada dia, bahkan itu aula beri pada dia, tapi tidak boleh diserahkan kepada tangan dia. Itu cantik soalan tu. Ada apa tuan-tuan kita? Ya.
Okey, cantik. Orang yang memerlukan boleh beli keperluan dia. Kan? Fa in kana ghaniyan, kalau dia tu kaya, orang urus tu dia tak boleh makan sikit pun. Fa in kana faqiran falyakul ma'ruf. Kalau dia orang fakir, hak urus tu orang fakir juga, dia boleh makan sebagai mengambil upah menjaga mereka. Kan? Tu. Ya? Ya. Kena tengok tu. Okey nah. Ingat tu. Orang yang memerlukan harta anak yatim ni nah. Kalau dia tengok, dia sebut dalam tu tadi. Cuba tengok lagi. Baca tengok ayat Quran tu. Tengok tu ayat Quran tu. Ayat 6 ke? Jika sekiranya dia kaya tu. Janganlah kamu makan harta anak-anak yatim secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru sebelum mereka dewasa. Siapa di antara penjaga tu yang kaya, maka hendaklah ia menahan diri. Siapa yang kaya? Macam Datuk Seri sendiri kaya, uruskan anak yatim, jangan diambil walaupun 10 sen. Ingat tu. Dan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakannya dengan cara yang sewajar. Kalau dia miskin, dia panggil ajru misli. Orang yang miskin tu dia boleh ambil harta anak yatim, ajru misli dia panggil. Ajru misli itu maknanya upah semasa setempat. Kalau kerja macam ni, orang bagi RM50 sehari. Kalau kerja macam tu, dia boleh ambil sekat tu ya. Kenapa? Tu. Tapi kalau duit tu ada RM60, jangan pula ambil RM50. Apa benda dapat anak yatim pula? Kenapa? Jadi tuan-tuan ingat, pengurusan anak yatim ni merupakan satu pahala yang besar. Tetapi kena jaga, tuan-tuan. Kalau kita kaya, naklah tahan diri, jangan ambil walaupun 1 sen. Kalau kita miskin, dibenarkan untuk mengambil kadar yang dipanggil upah semasa setempat selagi tidak berkurangan harta tu. Kalau benda pun sikit, dia duk kira upah semasa juga, habis gitulah, tuan-tuan. Jadi oleh kerana tu, tuan-tuan ingat, pengurusan anak yatim satu benda yang dituntut untuk menguruskannya, tetapi dia perlu dengan satu amanah yang besar. Jadi macam pondok kita tak mau terima kalau orang bagi tanah anak yatim, tak mau. Bagi untuk pondok. Kalau dia makan yang kita dapat pahala. Kalau kita termakan yang dia, habis. Tu tuan-tuan, anak yatim kalau dia makan yang kita boleh pahala. Kita bela anak yatim, tuan-tuan. Harta dia kita tak sentuh. Kita pun teruk sebenarnya. Dia makan yang kita dapat pahala. Kita bela anak yatim. Dia pun teruk, kita pun teruk. Kita makan yang dia. Jangan. Tu. Dia makan yang kita boleh pahala. Kalau kita makan yang dia, masalah yang lain. Cantik soalan tu. Ya. Ulang balik soalan tu. Okey, dia cerita dia macam ni. Anak yatim tu bagi duit direct pada dia boleh, tapi jangan bagi tangan dia. Yalah, misalnya kita nak bagi duit. Okey, seorang anak yatim kita nak bagi 1,000 seorang. Bagi. Seorang 1,000. Dia tu bagi replika cek je lah. Tu nah 1,000. Okey nah. Bagi foto state banyak-banyak tu. Okey. Yang dia tu masuk dalam akaun dia. Akaun tu jangan ambil kat dia balik. Masuk dalam akaun, bagi kat dia balik akaun tu. Habis ya, tuan-tuan. Okey nah. Akaun tu kena dipegang oleh orang yang amanah. Okey nah. Macam Haji Razak kita ke, Abang Haji ke belakang ke, tuan ke. Okey nah. Tu. Okey, dia kena gitu, tuan-tuan. Okey nah. Ya? Kena tengok juga menjaganya siapa. Kena. Penjaga siapa kena tengok juga. Kalau tak ada, NGO tu sendirilah. Misalnya kita kata, okey, Seksyen 20 ni ada NGOs. Ada NGOs, 4-5 NGO untuk nak tengok anak yatim. Okey, satu Malaysia ni. Tu. Jadi, kita tengok, okey, anak yatim ni, sini-sini ni, ada kes begini, contohnya. Jangan. Kita yang bagi, kita yang buka akaun anak yatim tu dengan cara kaedah yang kita kata terselamat ataupun terjaga,
Jadi masuk bagi pada dia tu masuk dalam akaun dia. Pergi jumpa dengan dia. Mat, duit kamu ni ada kena RM10,240. Ni. Okey. Okey, keperluan kamu pak cik akan bagi. Tu. Kena? Tak boleh bagi kepada pihak pengurusan dia kalau diragukan. Misalnya kita kata duduk dengan mak dia. Mak dia pula kita kata ada kes contohnya. Kes-kes harta ni ada, tak boleh. Dia sebenarnya benda ni kalau dalam Islam, qadi akan melantik satu. Tapi kita sekarang ni NGO banyak kan, NGO tu kena jaga. Jadi siapa-siapa yang nak buat kita kata perhatian kepada anak yatim, maka mereka hendaklah melihat ke semua benda tu. Tu buat surat apa gini, buat pendaftaran, bincang dengan polis ke apa ke benda, akaun dibuka bersama ke macam mana ke, dalam kes-kes yang tertentu. Jangan kita kata kalau misalnya kes itu ada penyelewengan dia, kita pun tak bagi, anak yatim tu teruk juga. Tak, kita uruskan. Dia jalan macam biasa. Tak boleh bagi ke tangan dia, bagi kepada pihak pengurusan yang kita yakini, dan kalau ada masalah kita urus sendiri tapi untuk dia punya. Nanti soalan tu. Mana tadi ada satu soalan tadi? Angkat tangan tadi. Okey, last soalan tuan-tuan. Ya. Ya, insya-Allah. Ya. Ya. Okey. Kita sembahyang di belakang imam. Okey, dalam mazhab kita mudah ya. Kita sembahyang di belakang imam. Kita yang menjadi tuntutan kita ialah Fatihah. Tu. Okey, kalau kita rasakan bahawa imam ni kalau kita ikut dia, kita Fatihah pun sempat, doa iftitah pun sempat. Kita baca doa iftitah kemudian baca Fatihah. Tapi kalau kita tahu imam ni dia kalau semayang perlahan punya ni dia laju. Tu. Maka kita lepas takbir ihram baca Fatihah. Itu mudah saja. Okey. Kemudian surah bila kita mengikut imam kita tidak perlu baca surah. Tu. Kita yang wajibnya ialah Fatihah. Kemudian disunatkan ialah doa iftitah dan juga ta'awuz auzubillah tu. Itu kalau dirasakan bahawa imam kita itu cukup kita kata kesempatan untuk kita membacanya. Kalau kita kata pesen dia memang dia tak bagi jamnya lah, tu. Maka kita lepas daripada takbir kita terus kepada Fatihah. Okey. Kalau kita terus kepada takbir, kita baca doa iftitah. Habis doa iftitah tu, kemudian imam terrokok, kita jangan rokok. Kalau mazhab kita rokok batal sembahyang kita. Kita kena habiskan Fatihah, dibenarkan untuk ditinggalkan oleh imam sejauh 5 rukun yang dipanggil 3 rukun tu. Dia rokok, kita tak habis lagi, teruskan. Dia tidak, kita tak habis lagi, teruskan. Dia turun sujud yang pertama, kita tak habis, teruskan. Dia naik duduk antara sujud, kita tak habis, teruskan Fatihah kita. Dia turun sujud yang kedua, kita tak habis lagi, teruskan. Dia naik daripada sujud yang kedua, belum sampai ke qiyam rakaat yang berikutnya, kita boleh teruskan lagi. Dia sampailah ke qiyam rakaat yang berikutnya, barulah kita tidak dibenarkan lagi untuk meneruskan bacaan kita. Nanti soalan tu. Ya, last tadi. Jadi kena tafsiran kawasan masjid, Ustaz. Ya. Jadi adakah kawasan itu dianggap pusat tanah ataupun masjid tempat solat utama? Ini untuk kita katakan kita nak menyediakan hanya full masjid kan? Ya. Untuk solat ya, solat tu. Ini satu dan saya nak kaitkan sebab kita kalau berada dalam masjid kita tak boleh contoh bersama dengan isteri apa semua kan? Ya. Jadi kalau ada rumah dalam kawasan masjid tanah tu, boleh tak? Macam mana turunkan? Tak beranak sampai bila? Tak beranak sampai bila? Dia macam ni cerita dia. Mudah ya. Masjid tu tak mana? Dia ikut istihar. Tu. Bukan kita kata okey.
tanah masjid 10 hektar. 10 hektar tu adalah masjid. Bukan. Kira? Dia ikut istihar. Okey, kita kata misalnya, kita kata macam tuan ada tanah 10 hektar. Okey, istihar macam mana? Pergi ke, okey, oleh kerana kita dah ada badan yang khusus, jabatan. Kira? Yang pegang tanah wakaf ni, jabatan ke MAIS tak tu? Kalau kalau Selangor ni, MAIS ke JAIS yang pegang tanah wakaf ni? Ya? MAIS. Okay. Itulah badan dia, kita tahu. Okey. Okey. Dalam kes masjid ni mudah. Kalau kita kata 10 hektar tanah tadi tu, kita sebagai tuan tanah buat penyerahan kepada pemegang amanah wakaf. Okey, macam Selangor MAIS lah, MAIS. Dia kena dinamakan dengan yang di-Pertua MAIS atau pengerusi MAIS. Okey. Istiharkan tanah kita tu 10 hektar tu jadi masjid. Okey, bila istiharkan tanah 10 hektar sebagai masjid, semua tanah jadi masjid 10 hektar tu. Buat masjid menjadi masjid, tak buat masjid menjadi masjid. Yang jenis tu tak boleh lah kita kata pergi buat rumah sewa apa, tak boleh. Sebab apa juga yang dibina di atas tanah itu menjadi masjid. Tak bina apa pun, seluruh 10 ekar itu menjadi masjid. Ini yang pertama, tanah yang diisytiharkan masjid. Yang kedua, tanah yang diwakafkan untuk didirikan masjid. Yang tu tanah jadi tanah wakaf, tetapi dia tanah tu tidak jadi masjid. Bangunan yang dibina di atas tanah itu yang diisytiharkan sebagai masjid, barulah jadi masjid. Tu kita buat 10 bangunan. Mana yang kita isytiharkan sebagai masjid, satu pun tak isytihar sebagai masjid, semua tak jadi masjid. Tu. Itu kalau tanah yang diwakafkan untuk dibina masjid. Macam mana? Bangunan yang dibina atau bangunan yang diisytiharkan sebagai masjid sahaja yang menjadi masjid. Kalau kita tak isytihar masjid, semua tu tak jadi masjid. Buat 100 bangunan tidak jadi masjid. Okey, kita pun buatlah masjid. Okey, bangunan yang kita buat sebagai masjid, ada jadi masjid. Kemudian kita pun bincang dengan jawatan kuasa, tambah balai lintang lah, apa benda sekali lagi. Tengok isytihar macam mana. Kalau yang tu juga diisytihar masjid, baru jadi masjid, baru boleh iktikaf di situ. Kalau tak isytihar, tak jadi. Ingat tu, dia berdasar kepada isytihar. Isytihar itu, kalau jenis ada jabatan ataupun ada badan macam kita di Selangor ni, kena hantar ke sana. Dia terima, barulah jadi masjid, tuan-tuan. Tu. Bukan asal apa saja yang dibina, sangkut, tempek, dempek, kait dengan masjid, jadi masjid, tidak. Yang diisytiharkan. Ataupun kita kata kita ada tanah 10 hektar tadi. Dalam tanah kita tu ada bangunan besar, dah ada dah. Kita beli, misalnya kita beli kilang. Orang Seksyen 20 ni dia hebat. Dia buat satu kempen menabung untuk membeli masjid misalnya. Di Amerika orang buat ni, tu. Di Amerika, tuan-tuan, belinya gereja, belinya itu ni buat masjid, tuan-tuan. Tu. Jadi kita pun belilah tanah tu. Di atas tanah tu ada kilang, bekas kilang. Bekas kilang tu kita klasifikasikan. Ruang ni kita isytihar sebagai masjid. Ruang ni apa-apalah. Ruang ni apa-apa. Ruang ni apa-apa. Ruang yang tu saja jadi masjid. Bukan kita bila kita kata kita beli wakaf semua jadi masjid, tidak. Itu kalau bangunan yang sudah ada, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu dalam kes rumah sewa dan kawasan masjid, tak payah lagi ketuk pintu. Mat, sini boleh tidur saja, jangan buat apa-apa. Tak boleh, tak perlu. Dia kerana masjid ialah bahagian yang diisytiharkan sebagai masjid, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Keramat,
Masjid Keramat tu tuan-tuan. Kena dulu ada satu pertikaian. Masa tu saya masih di kampus lagi tuan-tuan. Kena tu. Sebab masjid tu dia sambung daripada masjid, apa semua tanda dia disambung sekali ya. Bukan. Taklah mesti apa juga benda yang bersambung dengan masjid itu menjadi masjid. Kena? Tapi kalau yang disambung itu diniatkan sebagai masjid, sambung dengan tali pun jadi masjid. Ingat gitulah. Katalah kita kata orang ramai melimpah. Jadi masjid kita kecil. Nak sambung hanya setahun 3 kali saja. Melimpah masjid kita tu. Raya puasa, raya haji, permulaan Ramadan. Hari lain tak ada. Hari lain dialah Tok Imam, dialah Tok Bilal, dialah Tok Siak, semua dia belaka. Misalnya, tak boleh nak sambung kita kata. Okey, macam mana tuan-tuan? Ambil tali, sangkutkan dengan dinding masjid tu, pacak di atas tanah tu, pacak di kayu atas tanah, sambung balik kepada dinding masjid. Jadi masjid kawasan tu. Buka tali, habis. Itu kalau diniatkan sebagai masjid. Kalau tak niat sebagai masjid, tidak menjadi. Okey, cantik soalan tu. Sekadar itulah tuan-tuan pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita pertemuan fisabilillah yang memperatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua, siapa-siapa dengan tuan-tuan yang berhajat untuk membantu perjalanan pusat pengajian kita, pondok pengajian Islam, madrasah tarbiyah Madinatul Ilmi Batu Kurau Perak, tuan-tuan. Siapa-siapa yang berhajat untuk membantu kita, maka di belakang tu sahabat kita ada letak tabung tu, tuan-tuan. Kotak tu tuan-tuan letaklah apa-apa yang tuan-tuan rasa nak letakkan. InsyaAllah kita akan menggunakan semua sumbangan tuan-tuan itu untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian kita. Tuan-tuan sekalian, itulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.